bergerak kepada pembangunan negara. Oleh itu, untuk mengukuhkan kedudukan ekonomi bukanlah satu perkara yang mudah. Ianya memerlukan pelan tindakan dan strategik yang berterusan. Pengambilan tenaga kerja dari negara luar merupakan salah satu strategi untuk memastikan ekonomi serta pembangunan negara kita dapat berjalan dengan lancar. Kepesatan sektor perindustrian di negara kita telah mewujudkan banyak peluang pekerjaan. Oleh itu, negara kita memerlukan banyak tenaga pekerja, tidak kiralah dalam bidang profesional maupun bukan profesional. Keperluan tenaga pekerja ini jugalah yang telah mendesak negara kita untuk mengambil tenaga pekerja khususnya dari negara jiran seperti Indonesia, Filipina, Bangladesh, Thailand dan Myanmar bagi membantu pembangunan negara kita. Walau bagaimanapun, pengambilan tenaga buruh asing untuk masuk bekerja ke dalam negara perlulah dipelan secara sistematik, khususnya dalam 3 aspek utama iaitu aspek ekonomi, politik dan sosial. Hal ini kerana kita perlu melihat implikasinya terhadap negara, di mana adakah kemasukan buruh asing ini membawa kepada kebaikan ataupun sebaliknya kepada negara dan juga rakyat Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Luqman Hadi bin Mahno, nombor matrik 051229. Okey. Saya akan menerangkan mengenai bahagian 2 sedikit mengenai permasalahan yang berlaku iaitu next, iaitu isu yang akan diketengahkan daripada slide ini ialah pengambilan ramai pekerja asing, faktor rakyat Malaysia kurang peluang pekerjaan. Okey, next. Dan juga permasalahan yang timbul daripada isu ini ialah pengangguran warga tempatan disebabkan oleh meningkatnya pekerja asing yang daripada luar. Seterusnya ialah persaingan dari segi prasarana pekerja asing dengan rakyat tempatan. Hal ini kerana prasarana ini telah dipenuhi oleh pekerja-pekerja asing menyebabkan persaingan di antara pekerja asing dan rakyat tempatan itu tinggi. Dan seterusnya ialah masalah penyakit yang menggugat kesihatan warga tempatan yang diakibatkan oleh pekerja asing. Contohnya yang daripada pekerja asing tanpa izin yang masuk ke dalam Malaysia tanpa melalui saringan kesihatan yang telah disediakan oleh pihak kerajaan. Seterusnya ialah masalah jenayah yang melibatkan pekerja asing disebabkan oleh meningkatnya kemasukan pekerja asing ke negara Malaysia, maka masalah jenayah juga turut dibawa oleh pekerja asing ini kian meningkat. Yang seterusnya ialah tentang faktor terjadinya isu. Okey, faktor ini telah terbahagi kepada 5, iaitu yang pertama ialah sikap pekerja tempatan yang memilih kerja. Okey, jika dilihat dengan kemasukan pekerja asing separuh mahir ini, lebih kepada pekerjaan yang kurang diminati oleh masyarakat tempatan kita sendiri, seperti dalam sektor perladangan dan pembinaan. Kedua-dua sektor ini telah terbukti bahawa kekurangan tenaga pekerja yang paling ketara di dalam negara kita. Dan kekurangan tenaga pekerja ini amatlah serius dan telah memberi impak yang besar kepada negara. Ialah tentang kadar upahnya lebih rendah berbanding pekerja tempatan. Okey, kebanyakan majikan gemar mengambil pekerja asing disebabkan kadar upahnya rendah. Pekerja asing ini di antara mereka tidak kisah jika diberi gaji yang rendah, semata-mata untuk mengelakkan persaingan. Ada juga gaji yang ditentukan oleh ejen mereka sendiri yang sudah tentunya tidak akan berkira dengan bayaran bulanan yang diterima oleh pekerja asing ini. Okey, sebagai contoh yang kita boleh lihat, majoriti masyarakat Malaysia juga lebih memilih untuk mengambil pembantu rumah disebabkan gaji mereka yang murah jika dibandingkan dengan pembantu rumah masyarakat tempatan seperti menghantar anak ke pusat jagaan harian yang memerlukan bayaran bulanan mengikut kadar yang bersesuaian. Pembantu rumah ini juga bukanlah sekadar mengasuh anak,
tetapi malah untuk meringankan beban kerja-kerja di rumah. Faktor yang ketiga pula ialah disiplin dan kepatuhan pekerja asing. Okey, beberapa orang pengkaji telah membuat kajian terhadap disiplin dan kepatuhan pekerja asing. Okey, hasil kajian pula mendapati bahawa pihak majikan ini lebih cenderung menggajikan buruh asing berbanding pekerja tempatan disebabkan beberapa faktor, iaitu faktor disiplin, produktiviti, jam bekerja dan kepatuhan terhadap arahan majikan. Oleh itu, hal ini jelas memberitahu bahawa kemasukan buruh asing masuk ke dalam negara kita bukan sahaja membantu menangani masalah kekurangan pekerja pada sektor-sektor tertentu, khususnya dalam sektor perindustrian seperti sektor pembuatan, pembinaan dan pertanian serta perladangan. Malahan, disiplin dan patuh dalam menjalankan kerja-kerja mereka serta kehadiran pekerja asing sama ada secara sah maupun tidak sah mampu menyelesaikan masalah majikan dalam mendapatkan pekerja ketika diperlukan. Ini boleh menjibatkan kos, masa dan wang yang boleh membantutkan output sesebuah operasi pengeluaran. Faktor keempat, sikap tamak majikan. Sikap tamak majikan ini telah mengambil pekerja asing tanpa permit yang sah. Punca hampir semua sektor pekerjaan yang terdapat dalam Malaysia ni sudah dimonopoli oleh warga pekerja asing. Hal ini kerana prosedur pengambilan pekerja asing amatlah susah dan rumit kerana majikan perlu menunjukkan bahawasanya mereka ini mampu menggajikan pekerja tempatan terlebih dahulu dan hanya dibenarkan mengambil pekerja asing mengikut kuota-kuota tertentu sahaja. Okey, sebagai contoh, majikan perlu membayar mencecah. Sebagai contoh, majikan yang ingin mengambil pekerja asing daripada Indonesia, majikan tersebut perlu membayar sebanyak RM20,000. Manakala, jika majikan itu ingin mengambil pekerja daripada Bangladesh, majikan tersebut kena mengeluarkan duit sebanyak RM30,000. Faktor yang terakhir ialah kemahiran bekerja buruh asing yang tinggi. Okey, kebiasaannya buruh ini dikelaskan kepada 3 bahagian, iaitu terdiri daripada buruh mahir, buruh separa mahir dan buruh tidak mahir. Buruh mahir adalah kelas yang menduduki paling tinggi dan yang paling baik kerana mempunyai kemahiran dan tahap akademik yang lebih berbanding dengan yang lain. Kemudian diikuti dengan buruh separa mahir dan terakhir sekali ialah buruh tidak mahir. Seterusnya beralih pula kepada slide kesan berlakunya isu ini. Pertamanya ialah kesan itu yang terdapat ialah kedutaan pekerja asing sukar memberi kerjasama sepenuhnya dengan rakyat Malaysia. Hal ini kerana terlalu banyak pekerja asing yang datang ke Malaysia menyebabkan proses untuk kedutaan dengan rakyat Malaysia ini, dengan pihak Malaysia ini menyebabkan lambat proses yang dijalankan. Seterusnya ialah kurang tenaga tempatan dalam bidang pekerjaan yang diperlukan. Kesan ini kesan daripada berlakunya oleh penambahan pekerja asing daripada luar yang masuk untuk bekerja di Malaysia. Dan rakyat Malaysia ni terpaksa menampung pelbagai kos sara hidup yang kian hari semakin membebankan mereka. Namun, mereka belum mendapat pekerjaan. Pekerja tempatan terpaksa menerima upah yang rendah. Hal ini kerana mereka terpaksa berkompromi dengan majikan yang ingin tempat mereka bekerja. Seterusnya ialah kadar kemiskinan semakin hari kian meningkat. Ini kerana mereka tidak bekerja, maka untuk mereka tanggung bebanan kos sara hidup mereka jadi tinggi, maka kadar kemiskinan ini meningkatlah. Okey, macam tu. Seterusnya ialah ia menyukarkan pihak kerajaan mengurus sehingga mengganggu peniaga tempatan. Contohnya,
Dalam sektor pembinaan, kebiasaannya ramai pekerja asing yang diserap masuk untuk mereka bekerja bagi menyiapkan proses-proses pembinaan yang dijalankan oleh sesebuah syarikat. Maka populasi yang di sekitar tempat pembinaan itu kebiasaannya terlalu ramai pekerja asing menyebabkan mereka ini mengganggu peniaga tempatan. Seterusnya, saya akan menjelaskan tentang sejarah pembentukan dasar untuk melihat bagaimana aliran dasar yang digubal dari masa ke masa. Untuk pengetahuan semua, perkembangan ekonomi yang pesat sebenarnya telah berlaku di antara tahun 1970-an sehingga 1990-an, di mana pada waktu itu telah menyebabkan kemasukan pekerja asing yang pada asalnya dihadkan bagi sektor pembinaan dan pertanian telah merebak ke sektor-sektor lain seperti pembuatan dan perkhidmatan. Bahkan sesetengah sektor seperti restoran, hotel, pembantu rumah, pembantu jualan dan pekerja keselamatan telah dikuasai oleh pekerja asing yang pada hakikatnya boleh diisi oleh pekerja tempatan itu sendiri. Jelas menunjukkan Malaysia masih bergantung kepada tenaga kerja asing dalam sektor-sektor yang kurang mendapat sambutan daripada penduduk tempatan. Keadaan ini telah menyebabkan permintaan kepada tenaga buruh asing semakin meningkat dan secara tidak langsung ia telah mengubahkan struktur pasaran tenaga buruh secara signifikan. Kemudian, bagi memenuhi permintaan tenaga buruh terutama semasa tempoh pelaksanaan dasar ekonomi baru yang pada ketika itu baru diperkenalkan, kerajaan terpaksa membuat dasar iaitu di antara tahun 1970-an sehingga 1990-an. Dasar migrasi terpaksa digubal dan boleh dibahagikan kepada dua peringkat iaitu fasa pertama di antara tahun 1970 hingga 1980 dan fasa kedua adalah antara 1981 hingga 1988 bagi mengawal kemasukan pekerja asing ke Malaysia. Bagi fasa pertama, dasar kerajaan terhadap pengambilan pekerja asing agak terbuka dan mewujudkan halangan perundangan yang minimum. Contohnya, majikan boleh mengambil pekerja Indonesia sama ada daripada rumah kongsi atau setinggan dan juga boleh mendapatkan daripada ejen persendirian yang akan mencari di Indonesia. Fasa kedua pula, kerajaan telah menstrukturkan pengurusan pekerja asing dan telah menyediakan saluran pengambilan yang rasmi untuk mengambil pekerja asing terutama dari Indonesia. Sementara itu, kerajaan juga telah menandatangani perjanjian dengan negara sumber iaitu pada tahun 1984 dengan Indonesia dan tahun 1985 dengan Filipina. Namun begitu, kemasukan pekerja asing yang tidak dikawal terutama yang masuk secara tidak sah telah mengundang pelbagai masalah yang boleh mengancam kesejahteraan dan kepentingan awam seperti pelibatan dalam jenayah, masalah sosial, persaingan ekonomi dengan penduduk tempatan dan lain-lain lagi. Bagi mengawal kemasukan dan kesan-kesan yang disebabkan oleh pekerja asing, kerajaan telah membuat beberapa dasar dan langkah penguatkuasaan jangka pendek untuk menyelesaikan isu parti dan pekerja asing, iaitu yang dibuat pada tahun 1992, di mana kerajaan telah memperkenalkan dasar bagi membanteras parti dan di antara program yang diperkenalkan ialah program Ops Nyah 1 iaitu kawalan sempadan dan memperkenalkan program tertentu dan Ops Nyah 2 iaitu berkaitan tangkapan terhadap parti. Dalam program ini, kerajaan telah menawarkan pengampunan dan menghendaki parti menyerah diri, mendapatkan dokumen sementara daripada kedutaan dan pulang melalui saluran yang sah tanpa apa-apa tindakan undang-undang kerana melanggar Akta Immigration 1959 dan Akta Kerja 1955 di Malaysia. Seterusnya pada tahun 2005, sistem pengurusan pekerja asing disusun semula dan banyak perubahan telah dibuat dalam pengendalian dasar pekerja asing di Malaysia. Tugas penapisan permohonan untuk mendapatkan kebenaran menggajikan pekerja asing telah diambil oleh Pusat Kelulusan Setempat PKS di bahagian pengurusan pekerja asing di bawah Kementerian Dalam Negeri. Manakala pada tahun 2010, Jawatan Kuasa Khas Kabinet Pekerja Asing Pendatang Asing Tanpa Izin JKKPA Parti telah memutuskan bahawa kemudahan Visa on Arrival VOA dimasukkan kepada beberapa negara tertentu yang berpotensi menjadi parti seperti China, India, Nepal, Bhutan dan Bangladesh.
Ini kerana kerajaan berpendapat ramai di kalangan pendatang asing yang terdiri daripada pelancong asing telah menyalahgunakan VOA dengan tinggal melebihi tempoh yang dibenarkan, terutama untuk tujuan pekerjaan. Pada tahun 2011 pula, Kementerian Dalam Negeri KDN telah mengambil inisiatif untuk memperkenalkan program penyelesaian menyeluruh pekerja dan pendatang asing tanpa izin atau dikenali sebagai program 6P, pendaftaran, pemutihan, pengampunan, pemantauan, penguatkuasaan dan pengusiran. Program ini sangat penting terutama dalam menangani isu parti yang sehingga kini masih sukar untuk mencari penyelesaiannya. Ia berfaedah kepada kerajaan dalam memperoleh data dan maklumat terperinci, terutama untuk mengetahui maklumat sebenar keperluan tenaga kerja asing supaya ia bertepatan dengan keperluan semasa serta diimbangi dengan faktor keselamatan. Dasar-dasar yang dibentuk dan penguatkuasaan yang dilakukan oleh kerajaan ini adalah untuk meningkatkan kecekapan dan menutup ruang kelemahan yang berlaku dalam pentadbiran dasar terhadap pekerja asing. Kita pindah kepada proses perancangan dasar. Proses perancangan dasar pekerja asing melibatkan 3 peringkat. Pada peringkat pertama, perbincangan antara pihak kerajaan, wakil majikan dan wakil pekerja. Pada peringkat kedua, perbincangan antara wakil selia dengan Kementerian Dalam Negeri KDN dan Kementerian Sumber Manusia KSM. Peringkat ketiga pula, perbincangan antara jawatan kuasa kabinet mengenai pekerja asing, pendatang asing tanpa izin JKK-PA Parti. Okey, pada peringkat pertama, pihak kerajaan mendapatkan input-input yang penting daripada pihak-pihak yang berkaitan seperti MEF dan MTUC, NUTW dan kesatuan-kesatuan kerja. Perbincangan dilakukan secara tidak formal kerana sebahagian daripada pihak-pihak bukan ahli dalam mesyuarat JKK-PA Parti. Pada peringkat kedua pula, perbincangan dilakukan dengan pihak KDN dan KSM dengan agensi kawal selia. Agensi kawal selia adalah agensi yang ditempatkan di hentian setempat iaitu OSC. Agensi kawal selia terdiri daripada Kementerian Perladangan dan Komoditi, Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Kementerian Asas Tani, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan KPDN-KK. Pada peringkat ini, agensi kawal selia akan mengambil data-data daripada pihak berkaitan terutamanya majikan. Selain itu, agensi kawal selia mengambil input mengenai keperluan pekerja asing daripada pihak industri secara online. Setelah mendapat data-data serta mengadakan perbincangan dengan pihak berkaitan, agensi kawal selia menyediakan kertas kerja terhadap pembuatan dasar baru. Dasar yang dibuat oleh agensi kawal selia menjurus kepada pembentukan formula pengambilan dan dasar yang khusus dengan sektor masing-masing. Pada peringkat terakhir iaitu pada peringkat ketiga, di peringkat ini agensi kawal selia memainkan peranan yang penting dalam menentukan keperluan semasa mengikut sektor masing-masing. Sebarang bentuk cadangan yang berkaitan serta berapa jumlah pekerja asing yang diperlukan, sumber dan sektor mana adalah dibuat oleh agensi kawal selia kepada JKK-PA Parti. Jika cadangan tersebut lebih memberikan keburukan daripada kebaikan, Timbalan Perdana Menteri TPM mempunyai kuasa untuk menolak cadangan tersebut. Tidak dinafikan pada peringkat ini terdapat percanggahan konflik antara kementerian dengan kementerian yang lain akibat daripada percanggahan kepentingan agensi masing-masing. Oleh sebab itu, perbincangan dalam pembuatan untuk menetapkan sesuatu dasar itu haruslah mempunyai titik kebersamaan dan jika persetujuan tidak disepakati maka akan terhasillah win-loss situation. Segala persetujuan yang diputuskan oleh mesyuarat JKK-PA Parti perlu diterima pakai oleh semua agensi dan akan menjadi dasar. Jadi kita beralih semula kepada isu yang mana pengambilan ramai pekerja asing adalah faktor rakyat Malaysia kurang peluang pekerjaan. Jadi di sini terdapat beberapa keberkesanan dalam usaha pelaksanaan dasar pekerja asing untuk menangani isu tersebut daripada terus terjadi di negara ini. Okey, seterusnya keberkesanan dasar yang kedua ialah terhadap penentuan keperluan pekerja asing yang mana telah dijalankan oleh agensi kawal selia iaitu jawatan kuasa kabinet mengenai pekerja asing. Maksudnya di sini mereka telah membuat penentuan keperluan semasa mengikut sektor masing-masing seperti berapa jumlah pekerja asing yang diperlukan, negara sumber dan juga sektor mana yang memerlukan tenaga mereka. Hal ini sekaligus dapat mencegah pendatang asing tanpa izin.
Dan yang terakhir, keberkesanan dasar pekerja asing dalam menangani isu tersebut dapat dilihat dengan adanya penetapan kriteria pengambilan pekerja asing secara khusus oleh sektor yang terlibat. Sebagai contoh, seperti mana penetapan yang telah dijalankan oleh Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia yang mana telah menetapkan kepentingan pekerja tempatan dalam sektor perkhidmatan pelancongan diberi keutamaan. Selain itu, pengambilan pekerja asing dalam keupayaan pusat latihan kecemerlangan adalah bagi mengisi kekosongan jawatan pekerja tempatan yang terlatih. Jadi di sini pekerja asing akan diterima bekerja dalam sektor-sektor tertentu apabila terdapat kekosongan di jawatan yang sepatutnya dipegang oleh pekerja tempatan. Jadi itu sahaja daripada saya berkenaan keberkesanan pelaksanaan dasar pekerja asing terhadap isu tersebut. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syarul Syadra bin Yusri, nombor matrik 050213 akan menerangkan dan membentangkan tentang kelemahan penguatkuasaan dasar pekerja asing. Pertama, apabila lemahnya penguatkuasaan dasar ini akan menyebabkan berlakunya kebanjiran pekerja asing di beberapa sektor utama, iaitu sektor pembuatan dan pembinaan. Hal ini disebabkan kebanjiran tersebut adalah berpunca daripada kemasukan ataupun kebanyakannya pekerja tersebut diambil secara haram oleh majikan yang tidak bertanggungjawab. Yang kedua, kelemahan penguatkuasaan dasar ini juga tidak mampu untuk mengawal aktiviti eksploitasi yang berlaku dalam kalangan pekerja warga asing. Hal ini juga berlaku dalam kalangan majikan apabila dasar ini tidak mampu untuk melihat kepada perkara ini yang akhirnya aktiviti eksploitasi pekerja warga asing ini semakin berleluasa. Yang ketiga, model client politics yang telah pun diperkenalkan oleh James Q. Wilson pada tahun 1980 yang menyatakan bahawa majikan yang mempunyai kuasa dan kepentingan dalam pemerintahan sesebuah kerajaan tersebut akan memberi pengaruh kepada dasar itu sendiri sehingga membutakan pihak berkuasa untuk mengambil tindakan khususnya kepada majikan yang bersalah dalam segi undang-undang. Hal ini akan melepaskan majikan itu daripada kuasa undang-undang dan akan terus membebaskannya untuk melakukan aktiviti yang tidak bertanggungjawab. Seterusnya, berlakunya percampuran politik dan juga orang berkepentingan dalam beberapa isu kemasukan pekerja asing sehingga perkara ini mewujudkan beberapa isu yang sangat merisaukan. Sebagai contohnya, warga negara, identiti warga negara diberikan kepada ramai orang dalam kalangan pekerja asing itu sendiri. Yang seterusnya, yang kelima, berlakunya kekerapan dalam perubahan pembentukan dasar. Hal ini kerana kerajaan tidak begitu konsisten dalam pelaksanaan dasar ini yang akhirnya dasar ini dilihat begitu longgar pelaksanaannya dan penguatkuasaannya. Yang terakhir, wujudnya konflik antara kementerian dengan kementerian yang lain dalam peringkat mesyuarat oleh agensi kawal selia juga akibat daripada pencanggahan kepentingan seperti hanya ingin mendapatkan keuntungan, pihak tersebut tidak sensitif terhadap permasalahan yang berlaku, migrasi parti dasar tanpa kawalan penguatkuasaan. Seterusnya kita akan melihat kepada statistik pekerja asing aktif terkini mengikut negeri dan sektor sehingga 30 Jun 2019. Okey, jadual yang dipaparkan adalah berkenaan statistik pekerja asing yang bekerja di Malaysia lah. Ada di antaranya sektor perkilangan, pembinaan, peladangan, perkhidmatan dan lain-lain. Dan negeri Selangor mencatatkan negeri yang paling tertinggi pekerja asing yang bekerja di bawahnya dengan jumlah keseluruhan sebanyak 608,000 pekerja asing, iaitu 30.38%. Diikuti oleh Johor, Kuala Lumpur, Pulau Pinang, Sarawak, Sabah dan yang paling rendah ialah wilayah Persekutuan Labuan dengan mencecah 0.13%. Dengan jumlah pekerjanya ialah lebih kurang 2,500 pekerja asing. Kalau kita dapat lihat juga, majoriti sektor-sektor pekerjaan di Malaysia itu sendiri dipelopori oleh pekerja asing daripada negeri Selangor. Misalnya perkilangan, pembinaan, peladangan dan juga perkhidmatan. Dan secara keseluruhan, dapat kita lihat
pekerja asing yang bekerja di Malaysia adalah sebanyak lebih kurang 2 juta pekerja. Ini dapat disimpulkan bahawa dari sudut positifnya, kita masih memerlukan tenaga pekerja asing bagi membantu meningkatkan ekonomi negara. Dan mungkin dari sudut negatifnya, lambakan pekerja asing ini akan menyebabkan kadar pengangguran rakyat Malaysia sendiri semakin meningkat. Seterusnya kita akan melihat kepada hasil penilaian yang telah ditetapkan oleh kerajaan berdasarkan penggubalan dasar pekerja asing itu sendiri. Yang pertama ialah hanya 6 sektor pekerjaan yang dibenarkan untuk mengambil pekerja asing, iaitu 5 sektor formal merangkumi sektor pembinaan, perkilangan, perkhidmatan, peladangan dan pertanian. Manakala 1 sektor informal adalah pembantu rumah asing. Yang kedua, terdapat 15 buah negara sumber yang dibenarkan untuk membekalkan pekerja asing ke Malaysia. Walau bagaimanapun, hanya 14 buah negara yang dibenarkan untuk bekerja di sektor pertanian, tidak termasuk Bangladesh. Negara-negara tersebut adalah Indonesia, Nepal, Myanmar, India, Vietnam dan banyak lagi. Yang ketiga, had umur penggajian pekerja asing yang dibenarkan adalah 18 tahun hingga 45 tahun. Had umur ini merujuk kepada umur pada kali pertama kemasukan pekerja asing ke dalam Malaysia. Seterusnya, kerajaan menetapkan hanya 15% sahaja penggajian pekerja asing daripada jumlah guna tenaga negara menjelang tahun 2020. Tempoh penggajian yang dibenarkan adalah 5 tahun tambah 5 tahun bagi sektor formal, manakala bagi sektor informal iaitu pembantu rumah asing tiada had tempoh penggajian ditetapkan. Yang kelima pula ialah permohonan pengambilan pekerja asing yang lengkap akan dipertimbang dan diluluskan berdasarkan syarat-syarat dan kriteria yang telah ditetapkan oleh agensi kawal selia. Dan yang terakhir, kerajaan juga mengenakan syarat yang ketat ke atas majikan yang ingin menggajikan pekerja asing dengan mewajibkan mereka mengiklankan kekosongan sesuatu jawatan dalam portal Jobs Malaysia sebelum dikeluarkan perakuan Jobs Malaysia itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ali Azman Nazin dan hari ini saya akan menceritakan tentang langkah pelaksanaan dasar yang lebih efektif. Yang pertama ialah memperketatkan lagi undang-undang kemasukan pendatang asing. Hal ini bertujuan untuk mengelakkan pendatang asing masuk secara tidak terkawal dan akan menyebabkan pelbagai masalah kepada negara Malaysia itu sendiri. Langkah yang kedua pula ialah melakukan saringan kesihatan bagi kesemua warga asing yang ingin memasuki negara Malaysia. Hal ini bertujuan untuk mengelakkan pelbagai penyakit yang berjangkit yang dibawa daripada negara luar datang masuk ke negara Malaysia. Sebagai contoh, melakukan saringan daripada negara-negara lain untuk mengelakkan sebarang wabak seperti COVID-19 ataupun wabak influenza, H1N1 dan sebagainya. Maka yang ketiga pula ialah menetapkan bilangan pekerja asing bagi sektor pekerjaan yang akan mereka lakukan. Hal ini bertujuan untuk memberi peluang yang lebih banyak kepada penduduk tempatan agar mereka mendapat peluang kerjaan yang lebih banyak berbanding dengan pekerja asing tersebut. Dan yang terakhir pula ialah mengasingkan penduduk tempatan dengan pendatang asing itu sendiri. Hal ini bertujuan untuk mengelakkan perbezaan prasarana yang sangat tinggi bagi mengelakkan lagi perbalahan antara penduduk tempatan dan juga pendatang tanpa izin. Hal ini dapat mengurangkan gejala jenayah di setiap kawasan yang didiami oleh pekerja asing itu sendiri. Okey, secara keseluruhannya dapatlah disimpulkan di sini bahawa kewujudan pendatang asing ke Malaysia bukan sahaja memberikan kesan yang buruk ataupun kesan yang negatif kepada negara, bahkan ianya juga mempunyai kepentingan yang tersendiri yang mana dapat membantu dalam menstabil dan membangunkan ekonomi negara. Jadi, rakyat tempatan tidak sepatutnya memandang rendah terhadap pekerja asing. Walaupun sekarang, di generasi sekarang terdapat pelbagai isu-isu mengenai pekerja asing, tetapi sebenarnya negara kita masih memerlukan tenaga kerja mereka untuk membangunkan negara.
Negara Malaysia juga perlu sedar bahawa kemasukan buruh asing ke dalam negara adalah disebabkan oleh permintaan daripada negara sendiri. Maka segala risiko yang bakal wujud selepas kemasukan buruh asing ke dalam negara adalah di bawah tanggungan ataupun tanggungjawab semua pihak dan juga negara. Oleh itu, masyarakat tempatan tidak seharusnya menyalahkan pihak-pihak buruh asing semata-mata. Masalah-masalah yang timbul pada hari ini adalah mungkin daripada kegagalan pihak kita untuk mengatur secara sistematik ataupun terlalu memandang remeh terhadap perkara-perkara yang sepatutnya diberi perhatian. Jadi di sini jelaslah bahawa pekerja asing sememangnya memainkan peranan yang penting dan peranan yang agak besar dalam pembangunan negara, terutamanya dari aspek ekonomi. Oleh itu, kemasukan pekerja asing perlulah dihargai oleh semua pihak, sama ada rakyat tempatan ataupun pihak yang terlibat ataupun daripada negara itu sendiri, kerana kemasukan mereka ke Malaysia lah yang banyak membantu dalam membangunkan ekonomi negara. Jadi itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.